Assalamualaikum, selamat pagi. Jadi kita akan masuk pada chapter 3, lebih kepada control structure. Dalam control structure kita ada control dan condition, iaitu kawalan dan juga syarat. Satu program boleh diulangkan sama ada, dan setiap ulangan tu akan ada cabang dan juga ada kita panggil decision making. Kita akan buat dia punya pilihan, sama ada pilihan A, pilihan B ataupun pilihan true ataupun pilihan untuk yang false. Jadi yang kita dah belajar sebelum ni adalah sequential execution. Di mana sequential execution ni adalah arahan dalam bentuk jujukan, iaitu berturut ataupun dalam bentuk turutan daripada satu statement, satu arahan kepada satu arahan yang lain, di mana ada juga yang kita panggil sebagai transfer control, di mana kita mengawal cara kita buat execute arahan. Dan dia tak dalam transfer control, dia tidak semestinya dalam bentuk pilihan. Dalam bentuk pilihan ada pilihan true atau false, dan dia ada juga beberapa arahan jujukan dalam true atau false tersebut. Okay, dalam control structure ada tiga kawalan, iaitu kawalan pertama adalah dalam bentuk sequential, dalam bentuk jujukan, dalam bentuk arahan turutan secara linear daripada arahan pertama kepada arahan kedua. Okay, untuk kedua, itu kita akan pergi kepada selection structure, di mana selection structure ni kita ada keadaan true dan false. Dan keadaan true dan false ni ada tiga jenis ni, iaitu if, condition if sahaja, satu if else, ataupun nested if else, dan juga switch. Okay, dan keadaan ketiga adalah pada keadaan ulangan, yang kita panggil sebagai repetition. Dalam keadaan ulangan ada tiga, iaitu while, ulangan while, do while dan juga for. Di mana while dan do while dia akan tengok pada sentinel, tengok pada keadaan yang kita telah tetapkan, sama ada keadaan tu true atau false. Tapi for dia lebih pada ulangan yang tetap. Maksudnya ulangan tu katalah nak 10 kali, dia akan buat ulangan 10 kali sahaja. Jadi kita ada tiga. Satu sequential, secara berturut dari statement pertama kepada statement kedua, daripada statement kedua sampailah statement yang terakhir. Inilah kita panggil sebagai dalam arahan berturut. Okay, yang kedua adalah selection. Kalau kita tengok di sini kita panggil sebagai condition. Expression ni adalah kita punya condition. Kita punya condition ni. Di mana dalam condition ni kita ada false. Okay, false adalah kosong dan true adalah 1. Okay, expression adalah keadaan yang kita nak kawal, sama ada keadaan tu adalah keadaan yang benar ataupun keadaan yang palsu. Jadi pada keadaan palsu ni kita boleh banyak statement. Statement 1, boleh statement 2 sampai habis, sampai dah tamat. Statement true untuk true pun sama, dia ada statement 1, ada statement 2 dan seterusnya. Dia boleh banyak. Tak semesti satu statement. Dan keadaan ini lepas kita buat kita panggil kita punya execution, kita punya expression, dia akan terus pergi pada arahan seterusnya. Dan ini juga dalam bentuk sequential, rujukan, tetapi kita ada pecahan untuk buat decision. Yang ketiga di sini
Ni kita panggil sebagai repetition. Sama ada repetition tu, untuk repetition biasanya dia ada condition juga. Ini sebagai kita punya condition. Condition ni pun sama, kita punya condition, expression. Sama ada condition tu akan jadi bawah keadaan true ataupun false, keadaan benar ataupun palsu. Okay, kalau repetition kita boleh buat dua perkara, sama ada repeat semasa true ataupun repeat masa false. Dalam contoh yang ni, dia akan buat kalau condition tu benar, true, kan dia akan buat satu arahan statement. Statement ni pun boleh banyak, tak semestinya satu. Okay, dan kemudian dia akan buat ulangan balik. Dia akan buat ulangan balik, tengok balik expression. Kalau expression tu masih betul, dia akan ulang-ulang semula. Tapi kalau keadaan tu expression tu salah, dia akan terus exit ataupun pergi pada arahan yang lain. Okay, dan expression ni tak semestinya yang ini true, yang ini false, tidak semestinya. Ni boleh jadi false, boleh juga jadi yang ini boleh jadi true. Bergantung pada kita punya repetition, sama repetition kita nak pada keadaan benar ataupun pada keadaan yang palsu. Okay, jadi selection structure ada 3. Inilah selection yang kita akan buat yang tadi tu. Okay, pada selection structure, yang ni kita panggil sebagai condition. Okay, kita punya condition C ni lah untuk condition. Okay, dia ada satu simpang untuk true, satu simpang untuk false. Dan untuk true dia ada dia punya statement, apa yang arahan dia nak buat. Untuk false pun ada arahan dia nak buat. Okay. Dan saya nak ingatkan balik bahawa tidak ada keadaan ketiga. Dia ada dua keadaan ni. Keadaan pertama, keadaan kedua. Dia tak boleh ada keadaan ketiga. Tak boleh. Keadaan ketiga tidak dibenarkan. Kerana dia ada true atau false saja dalam bentuk boolean. Sama ada ini satu, logical satu, dia akan jadi dalam logical kosong. Ni apa yang programming akan faham lah. True akan satu, false akan kosong. Jadi dia akan ada dua keadaan, satu ataupun dua. Keadaan pertama ataupun keadaan dua. Ataupun keadaan satu untuk true, kosong untuk false. Jadi kita ada kita ada 3 keadaan, iaitu if selection. Jadi if saja, if kalau dia betul, dia akan buat selection itu. Jadi dia tak akan ada false. Okay, kalau false ni dia akan skip. Dia akan langkau dia. Akan skip. Dia tak ada if. Dia ada if tapi tak ada false. Dia ada keadaan betul sahaja. Kalau if else selection, maksud dia ada yang ni lah, ada yang true, dan ada yang false. Dan dalam keadaan ni dia ada true sahaja. Dalam keadaan if else selection, dia akan ada dua keadaan, true boleh, false boleh. Di mana true dia akan buat dia punya arahan, false akan buat arahan dia yang lain. Tetapi kalau untuk if selection saja, kalau true dia akan buat arahan, kalau false dia akan exit, akan keluar. Dan last sekali adalah switch selection. Ini lebih kepada kita punya multiple, kita panggil multiple selection. Maksud dalam switch selection dia boleh ada keadaan satu, keadaan kedua, keadaan ketiga, sampai habis, sampai end. Kemudian dia akan ada default. Dia akan ada default default. Default ni adalah keadaan kosong. Di mana keadaan default adalah selain daripada keadaan 1 sampai keadaan n. Kita panggil multiple selection. Okay, dalam relational dan equity operators, relational lebih pada hubungan ataupun perbandingan. Kita tengok sini, relational dibandingkan, equity adalah yang sama ataupun tak sama. Equity ni adalah sama, yang ini tak sama. Okay, jadi kalau kita nak bandingkan, biasanya kita akan ada kalau kita tengok pada equity ni, kalau kita nak bandingkan, dia akan ada dua tanda sama dengan.
Kalau tak sama, dia ada tanda seruan dan tak sama dengan. Kalau ada satu sama dengan saja, dimaksud adalah kita buat setting ataupun kita set nilai satu nilai. Kalau A sama dengan 0, kalau A sama dengan 12 contoh, ni bukan banding. Ini kita panggil sebagai A ditetapkan pada nilai 12. Jadi kalau relation operator yang lain, iaitu lebih kecil, lebih besar, lebih kecil atau sama dengan, dan lebih besar atau sama dengan. Okay, kenapa yang ni sebagai perbandingan, kita bandingkan besar atau kecil. Yang ini kita bandingkan sama ataupun tak sama. Dan kalau kita lihat kepada function ni, mana yang lebih tinggi dan mana yang lebih rendah. Kalau kita tengok pada set value, sama dengan ni adalah keadaan yang operator yang paling rendah sekali, iaitu kita akan set, dia akan tengok nilai tu di akhir sekali. Kalau kita tengok, operator yang paling utama adalah function call, kedua adalah tanda seruan, bukan, ditambah, tolak, dan juga ampersand. Inilah untuk unary. Ampersand ni kalau kita nak tengok, kita nak refer balik pada, kita panggil call of value. Nanti kita akan belajar pada chapter akan datang. Okay, ni berkali-kali, bahagi dan juga baki. Tambah tolak, inilah relation operator untuk bandingkan besar atau kecil. Yang inilah equity operator untuk bandingkan sama atau tak sama. Yang ni, dua ni adalah untuk AND gate, ampersand ni untuk AND, logical AND, dan dua tanda palang ni adalah untuk logical OR. Jadi kita tengok kepada selection if sahaja. Dia tak ada if, tak ada else. Jadi kalau kita tengok pada syntax ni, if expression statement ni kita panggil sebagai condition. Condition. Dalam condition kita akan ada relational operator. Akan ada relational operator sebagai contoh, ada lebih besar atau equity. Sama ada relational ataupun equity operator, sama ada lebih besar, lebih kecil, lebih besar atau sama dengan, ataupun equity, sama dengan, tak sama. Dan juga statement ni adalah kita punya arahan, kita punya command. Dan kalau kita lihat di sini kalau expression kalau betul, dia akan buat statement, dia akan buat arahan. Okay, statement lebih daripada command, arahan. Daripada command, arahan. Kalau tak betul, dia terus pada exit. Kalau tengok lepas true ni, dia akan buat command, lepas tu dia akan exit ni. Kalau false, kosong, dia terus exit, terus keluar. Okay, biasanya kalau tengok sini, the expression is usually a logical expression. Sama ada logical tu adalah, dan kalau di sini expression boleh juga dalam bentuk expression. Kalau kita tengok, kalau ada dua expression, satu, dan kalau ada tu ada and expression 2. Ini boleh dalam bentuk expression, ataupun kalau expression lain, yang ni kita jadikan dalam bentuk logical. Yang ni logical bandingkan OR. Jadi kalau expression 1 OR rekan dengan expression 2 pun boleh. Tetapi dalam expression ni adalah condition dalam bentuk relational ataupun dalam bentuk equity. Okay, sebagai contoh kita akan buat yang ni. Okay. Jadi dalam statement ni, form the student grade input if grade is greater or equal to 60. Then display pass. So kita punya grade, kena lebih besar atau sama dengan
60 60. Kemudian kita akan paparkan pass. If condition true, kalau keadaan tu benar, satu, dia buat yang ni lah. Dia akan apa yang dibuat, dia akan paparkan pass di sini. Kalau false, dia akan exit, dia akan ignore statement tu dan terus keluar. Kalau kita tengok yang ni kita punya pseudocode. Okay, begin start. Okay, kita read grade. Satu ni adalah untuk 2. Satu, begin. 2, kita read grade. Sama ada grade tu lebih besar atau sama dengan 60. Kalau grade lebih besar atau sama dengan 60, kita print pass. Kalau bukan, kalau satu, kalau true, dia pergi pada pass, print pass. Kalau false, kosong, dia akan terus keluar. Kalau kosong, dia akan terus keluar. Kosong di sini. Kalau false, dia akan terus keluar lah. Kalau false di sini, dia akan terus keluar. Tanpa ada arahan. Itu kita panggil sebagai if statement. If dan if. Dia tak ada if dan else. Jadi kita tengok kita punya contoh tadi tu. Contoh yang kita dah buat sebelum ni. Jadi kalau kita tengok kepada yang ini, kita ada satu pemulih ubah grade. Dan grade ni kita masuk daripada konsol. Konsol akan masukkan nilai grade. Jika grade lebih besar atau sama dengan 60. Jadi ini adalah kita panggil sebagai relational operator. Relational operator ni ataupun boleh juga dalam bentuk ini, dalam bentuk relational operator ataupun bentuk equity. Okay, apa yang saya dah sebut tadi lah. Jadi kalau keadaan tu benar, iaitu grade lebih besar atau sama dengan 60, dia akan buat statement yang ni lah. Dia akan paparkan student with grade, apa yang grade kita masukkan is pass. Kalau tidak, dia akan keluar. Okay, maksudnya kalau tidak, dia akan, maksudnya kalau grade di sini, kalau grade kurang daripada 60, okay, kurang daripada 60, dia akan terus keluar. Dia tak akan masuk pada loop if. Jadi kita tengok balik kepada keadaan selection structure kalau gunakan if dan else. Jadi kalau kita lihat
apa beza tadi? Okay, yang tadi kita ada keadaan true saja. Kalau yang ni kita ada keadaan true, satu, dan juga keadaan false, kosong. Jadi kalau keadaan true, dia akan buat dia punya arahan. Kalau tadi tak ada if, tak ada else, dia akan terus. Kalau false, dia akan terus exit. Tapi kalau untuk contoh yang ini, kalau false, dia juga ada arahan dia sendiri. Jadi dia akan ada, kalau true dia buat arahan pertama, kalau false dia akan buat arahan kedua. Dan dalam statement ni kita ada boleh banyak statement dalam false ataupun dalam true. Yang ni kita panggil sebagai two-way selection, satu atau kosong. Yang tadi hanyalah satu sahaja. Okey, sebagai contoh, kita ambil benda yang sama. Begin, satu. Read grade, dua. Sini. Compare grade lebih besar 60. Ni kita punya 3 lah. Okay, grade. Yang ini adalah dia punya relation operator ataupun kita punya equity operator. Kalau yes, dia akan print pass. Kalau no, kalau else, selain daripada tu dia akan print fail, 5. Kemudian dia akan terus exit lah 6. Okay, jadi kita ada dua keadaan ni, iaitu keadaan kalau lebih besar 60 dia akan cetak pass, kalau kurang dia akan cetak fail. Jadi kita ada dua arahan pada dua keadaan benar ataupun keadaan palsu. Jadi kita tengok ni, okey, benda yang sama macam tadi. Dan juga saya nak tekankan bahawa kat sini apa yang pada condition, apa yang dibandingkan adalah dalam bentuk relational operator dan juga equity operator. Okey, jika grade lebih besar 60, okey, dia akan, apa yang dibuat, dia akan paparkan pass dan juga congratulation. Jadi kalau kita lihat di sini, dia ada statement 1, ada statement 2. Okey, dan dalam kita punya grade ni, yang ni kita panggil sebagai grouping, curly bracket, grouping untuk buat arahan lebih daripada satu. Okey, jadi kalau ada satu arahan tak perlu ada curly bracket. Kalau ada banyak arahan perlulah ada curly bracket. Jadi kalau true, dia akan masuk pada keadaan pertama. Else, maksudnya apa yang dikeluarkan boolean adalah satu, true. Kalau else, kalau kosong, maksud dia false. Apa yang dibuat, dia akan paparkan student dengan grade yang kita masukkan tadi, fail. Dia akan paparkan juga please study harder. Jadi ada dua keadaan, true dia buat, false pun dia akan buat yang lain. Jadi ini ada statement 3 dan juga statement nombor 4. Selepas dia execute sama ada true atau false, patutlah dia exit. Jadi kita akan bincangkan tentang nested if else. Jadi kalau if dan else lebih pada 2 kali, jadi kita akan ulang balik if else. Itu kita panggil sebagai nested if else. Kalau ada banyak decision yang kena buat, yang ni kita panggil sebagai multiple way decision. Maksudnya kita ada banyak keadaan. Keadaan pertama, keadaan kedua, keadaan ketiga. Gunakan if dan else. Dan kita boleh capai keadaan ni gunakan nested if dan else. Ada if, ada else. Dan dalam else tu ada if dan ada else mula. Jadi kalau tengok nested if dan else, biasanya dia akan buat dalam bentuk berpasangan lah. Okay, ada if, else. Ni if else yang pertama. Ni if else yang pertama. Jadi kalau tengok, kalau keadaan pertama, kalau if pertama, okay, kalau keadaan expression pertama, kita akan buat, kalau if, kalau betul, dia akan buat statement 1. Kalau salah, dia boleh buat statement 2 atau 3 dengan syarat dalam else ni dia akan ada if yang lain. Okay, dalam else, kalau ni expression ni benar, kalau ni true, okay, ataupun kalau keadaan 1, dia akan buat expression statement 1. Kalau false,
ataupun pada keadaan kosong, dia akan buat gandingan kedua, iaitu gandingan pair kedua. Dalam pair kedua ni, kalau kita lihat juga, dia juga ada if dan juga else, merujuk kepada else yang sebelum ini. Kalau kita tengok yang tadi, tengok yang ini, kalau tengok pada false, dia kosong. Dia ada expression yang kedua. Kalau ini true, lepas false yang pertama dia pergi pada true, dia akan buat statement 2. Kalau daripada kosong yang pertama, dia pergi keadaan kedua pun masih tidak betul. Okey. Apa nak buat, dia boleh execute, boleh keluar, ataupun dia boleh buat dalam keadaan ketiga, iaitu pair yang ketiga. Dalam pair ketiga ni ada if dan juga ada else. Ya, kalau kita tengok pada turutan yang ini, pada keadaan yang pertama, jadi kalau keadaan pertama dia adalah mula kosong, false, kemudian dia true, dia akan buat expression 2. Jadi kalau ini else, kat sini true. Jadi daripada kosong, okey, kemudian kepada kosong, kepada false lagi, kemudian pada true, 1. Pada 1, barulah dia akan buat expression yang ketiga, iaitu expression yang di sinilah, expression ketiga. Kalau tidak, kalau daripada tadi dia masih false saja, kalau daripada asal dia kosong, kemudian kali kedua, loop kedua dia masih kosong, loop ketiga pun dia masih kosong, masih false. Jadi false, dia akan buat statement yang keempat. Ini kita panggil multiple pass. Okey, pada pass pertama, pass kedua dan pass ketiga. Dan kalau kita lihat bahawa dia ada dua gandingan, pair 1, pair 2 dan pair 3. Di mana pair 1 ni adalah kita punya hierarki yang paling tinggi, pair 2 hierarki di bawahnya, dan pair 3 adalah hierarki yang paling rendah. Dan kalau kita tengok, if digandingkan dengan else, if digandingkan dengan else, if juga digandingkan dengan else yang satu lagi. Okay, bagaimana dia buat keadaan tadi. Okay, kalau kita tengok contoh yang ini, okay, ni if dan else yang pertama, ni adalah pair 1, ni adalah pairing pertama, di yang keduanya adalah pair yang kedua, if dan else, ni pairing kedua, dan kita tengok juga ada yang lain, ada if yang ni dan juga else yang ini. Ini adalah pairing ketiga, pairing nombor 3, dan yang akhir adalah if yang ini dan juga else yang ini. Inilah kita punya gandingan pairing yang keempat. Okey, kalau kita tengok bahawa kat sini, kalau skor dia lebih besar daripada 60, kalau betul, dia akan keluar grade A. Kalau skor dia kurang daripada 90, dia akan tengok adakah skor tu 80. Masuk kat sini, skor dia antara 89 hingga 80. Okey, dia akan paparkan sebagai B. Itu untuk pair kedua. Kalau bukan 80, bukan 90, masuk sini antara 79 hingga 70, dia akan paparkan C.
Untuk if else yang ketiga, kalau yang berikutnya, kalau bukan, yang antara 69 hingga 60, dia akan paparkan nilai D. Kalau bukan, maksudnya else yang ni, dia kurang daripada 60, dia akan paparkan nilai terakhir kita, iaitu nilai F. Okay, nilai F. Kita bagi contoh yang kedua, yang menggunakan nested if dan else. Kalau kita lihat di sini, kita ada beberapa if dan else. Okay. If dan else yang pertama, if else yang kedua, nombor 2, kemudian if else yang ketiga, if else yang keempat, dan ada satu lagi adalah if yang kelima. Ni yang kelima. Jadi kalau kita tengok, kalau if dan else yang pertama, kalau man tu, kalau ni kita gunakan equity, yang ni kita panggil equity, dibandingkan apa yang sama. If man bandingkan 1, kalau true, kalau betul 1 true, dia akan keluar Januari. Kalau bukan, dia akan bandingkan lagi dengan yang ni lah. Dia akan bandingkan dengan yang nombor 2 pula. Kalau nombor 2, kalau bukan nombor 1, kedua. Kalau 2 betul, dia akan keluar Februari. Kalau bukan 1, 2, adakah 3, dia akan keluar Mac. Kalau bukan 1, 2, 3, adakah 4, dia keluar April. Kalau bukan 1, 2, 3, 4, dibandingkan lagi adakah ada 5, baru dia akan keluar nombor, dia akan keluar Mei. Tu kita buat perbandingan dari satu nombor ke satu nombor yang lain lah. Jadi kalau kita tengok, dia nested, satu keadaan yang benar, kalau yang true, dia akan keluarnya Januari. Kalau yang false, dia akan buat rintitan yang lain. Dia akan keluarkan pernyataan tu kalau satu statement tu benar. Okay. Apa beza tadi dengan yang ini? Yang tadi kita guna if dan else, tapi ini gunakan semua if. If 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 if. Tak ada if dan else. Masih gunakan, masih akan hasilkan benda yang sama lah. Jadi kalau man, kalau dibandingkan 1, kalau betul, dia pergi Januari. Kalau tak betul, dia keluar. Jadi kalau dia bandingkan balik, man adakah sama dengan 2, kalau betul 2, dia keluar Februari, dan seterusnya lah sampai 5. Tapi kalau kita tengok kepada kalau gunakan semua if, program ni dia akan di-execute-kan, akan dilaksanakan dengan kadar yang lebih perlahan. Kenapa? Kalau kita gunakan banyak if, 1, 2, 3, 4 dan 5, dia akan bandingkan secara serentak lah. Dia akan tengok adakah ni betul, adakah yang 2 betul, 3 betul, 4 betul, 5 betul. Daripada yang ni serentak, baru dibandingkan adakah daripada 5 ni mana yang mematuhi dia punya syarat. Baru dia akan buat, dia akan keluarkan dia punya keluaran. Tetapi kalau yang tadi tidak. Tadi kita ada 2 pass, iaitu true dan false. Yang ni kita ada true sahaja. Oleh sebab tu yang program macam ni, dia akan lebih perlahan daripada program yang pertama, tapi dia punya hasil tetap sama, kerana program yang ni akan menggunakan lebih banyak memori berbanding dengan yang tadi. Tadi dah masuk pada if dan else.
Satu lagi dalam keadaan yang kita panggil selection ni adalah switch statement, di mana switch dia berbanding, kalau dibandingkan dengan if dan else, dia agak berbeza sedikit. Kerana apa? Pasal di sini pada switch dia tidak ada yang kita panggil sebagai apa yang kita bandingkan dengan keadaan relation. Dia tak ada keadaan lebih besar, lebih kecil. Dia tidak ada. Dia tidak dibandingkan dengan keadaan lebih besar atau lebih kecil. Dia tidak. Ini tidak berlaku. Lebih besar atau lebih kecil, atau lebih besar atau sama dengan, lebih kecil sama dengan, tidak berlaku. Yang berlaku kat sini adalah dibandingkan dengan keadaan yang sama. Okey. Sama ataupun yang tidak sama. Okey, dibandingkan dengan keadaan equity. Jadi kalau untuk berbandingkan dengan keadaan equity ni, walaupun dia kita panggil sebagai multiple way decision, variable yang boleh digunakan hanyalah dalam bentuk integer, long, short atau char. Jadi kalau kita tengok integer, long dan short, ni semua adalah nombor bulat, round number. Char adalah satu karakter. Itu satu karakter, adakah dia A ataupun B. Satu karakter saja. Dia char maksud karakter ataupun aksara rujuk pada satu huruf sahaja. Jadi boleh A, boleh B. Dia tak boleh AX macam ni, tak boleh. Dia tak boleh dalam bentuk string. Macam ni tak boleh. Misalnya dua huruf, tak boleh. Yang ni tak boleh lah. Untuk string ni tak boleh. Apa yang boleh buat adalah integer, long, short ni dalam bentuk nombor bulat. Jadi apa yang dilakukan nanti adalah dalam bentuk perbandingan equity, iaitu sama dengan ataupun tak sama dengan. Kalau tak sama dia keluar, kalau sama dengan dia akan execute. Dia takkan ada perbandingan dalam bentuk relationship, iaitu dalam bentuk lebih besar atau sama dengan, lebih kecil ataupun lebih kecil atau sama dengan. Kalau kita tengok switch, ada switch, ada case, dan expression di sini tak ada perbandingan. Expression di sini, apa yang kita tengok if dan else, dia adalah perbandingan keadaan. Expression di sini lebih pada kita punya variable. Kita tengok pada contoh nanti, dia tak ada bandingkan dengan lebih besar, lebih kecil. Tidak, dia lebih pada variable. Variable tu contohnya case value 1. Kadang adakah variable tu value tu A. Kalau A betul, dia akan buat statement 1. Kemudian break masuk untuk keluar, untuk exit. Exit daripada case. Exit daripada case yang pertama. Kalau case kedua, dia ada statement 2, dia ada break untuk exit daripada case yang kedua. Sampailah akhirnya. Okey, yang inilah keadaan dalam bentuk keadaan true. Okey, 1. Dalam bentuk keadaan true. Di mana false dia? False dia pada keadaan default. Default ni pada keadaan default, selain daripada case 1, case 2 sampailah case n, iaitu keadaan pada false. Okey, untuk statement, biasa dia boleh buat banyak statement dan diakhiri oleh break. Jadi expression, case value tu adakah dia dalam bentuk nombor bulat ataupun dalam bentuk aksara. Kalau betul, dia pergi statement satu lagi, dan kemudian dia break dia untuk keluar. Jadi kalau false, kalau tak betul, dia akan pergi pada case kedua. Pergi pada case kedua, case ni akan pergi pada case n. Kalau semua tak betul, barulah dia pergi pada yang satu lagi, iaitu default. Default ni semua kosong lah. Jadi case 1 untuk satu yang betul, bawah ni kalau mula-mula salah, kemudian betul 1, baru dia akan buat yang berikutnya. Yang n ni pun sama lah, mula-mula salah sampai last kali baru betul, dia akan buat statement n. Default lah untuk kesemua yang false.
Iaitu kalau kita tengok default ni lah semua false. False sampai habis pun dia false, dia akan buat statement untuk default. Okay, jadi kalau kita lihat kepada case statement ni, expression yang dilakukan ni dia akan merujuk kepada value yang kita tetapkan, iaitu value itu adalah 1 ke 2, 3, A ke B, C atau D. Okay, kalau value yang daripada yang pertama tu tidak dapat keadaan betul, keadaan true, tidak mematuhi dia punya expression, dia akan pergi pada keadaan kedua. Okay, kalau masih tak betul, dia pergi keadaan ketiga sampailah last kali dia akan pergi pada default. Tu yang saya terangkan tadi lah. Kalau default adalah pada keadaan di mana keadaan pertama sampai keadaan terakhir tu masih tidak betul, masih salah, masih false. Dan break statement adalah untuk keluar daripada switch structure. Setiap switch dia ada case yang tersendiri. Jadi tujuan break adalah untuk keluar daripada case dan untuk keluar daripada switch punya structure. Kita tengok di sini. Okay, kita tengok di sini bahawa kita tengok char dah grade, place anterior grade, C in grade. Jadi masukkan ada grade ni. Jadi apa yang kita bandingkan sini adalah grade. Dia tak ada julat. Tak ada julat. Okay. Dan tak ada, kita panggil sebagai relationship punya operator, iaitu lebih besar, lebih kecil, lebih besar atau sama dengan, lebih kecil atau sama dengan. Apa yang dibandingkan adakah disama. Sebagai contoh, kalau kita masukkan grade A, apa yang dia keluar, dia akan keluar excellent, dia akan keluar break. Kalau ni betul, okay, kalau betul, kalau mula adalah true, betul, true. Kalau kita katalah kita masukkan C, okay, sebagai contoh kita masukkan C, formula A salah, okay, B salah, C salah, maksud dia case pertama adalah case A. Kalau betul, dia akan buat yang pertama. Okay, kalau pertama tak betul, dia pergi pada kedua. Kalau kedua masih tak betul, dia pergi pada yang ketiga. Tiga masih tak betul, pergi pada yang keempat. Empat tak betul, last, baru dia pergi pada default. Jadi, kalau kita tengok, kalau kita masukkan A, dia akan keluar excellent. Kalau masukkan B, sebab sini tak ada statement, dia akan pergi pada case C, dia akan keluar well done. Kalau kita masuk C, kita masukkan B atau C, dua-dua akan keluar well done. Kalau masuk D, dia akan keluar pass. Kalau masuk F, dia akan keluar fail. Kalau masuk G, dia akan keluar grade invalid. Kalau kita masuk B+, pun sama, dia akan keluar invalid. Pasal dalam ini adalah kita punya char sahaja. Ini adalah bentuk string. Sebagai contoh, grade B, well done. Kalau kita masuk C pun sama, dia akan keluar well done. Ini merujuk kepada struktur yang kita nak ulang, kita panggil sebagai repetition structure. Dia akan ada dua keadaan yang boleh kita buat ulangan, iaitu gunakan for statement, do while ataupun while. Okay, dan kalau kita lihat kepada ketiga keadaan ni, dia ada yang kita panggil sebagai condition. Kalau condition tu masih betul, masih true, dia akan buat ulangan. Kalau condition tu sudah false, baru dia akan keluar. Tapi ada juga daripada tiga ni, nanti kita akan tengok satu persatu. Ada juga yang kalau dalam false, dia masih juga akan run juga. Jadi kita akan masuk. Okay. Jadi pada loop body, tengok sini, ni adalah kita punya statement, condition. Keadaan kita yang kita nak bandingkan ni masih sama juga macam keadaan relation. Kita ada lebih besar. Dalam keadaan di sini, kita boleh masukkan relation operator. Tak sama macam switch, tapi sama macam if else. Boleh masukkan operator lebih besar atau sama dengan, lebih kecil atau sama dengan.
sama ataupun tak sama. Kita boleh masukkan dalam keadaan yang ni lah, keadaan condition yang ni. Kalau betul, dia akan ulang balik lah. Kalau tak betul, dia akan keluar, akan exit. Jadi kita akan tengok apakah yang kita boleh lakukan dalam for statement. For statement adalah satu statement yang akan ulang keadaan loop tu, sementara keadaan loop condition tu masih benar, masih true. Okay. Tetapi kalau kat sini dia adalah kaedah ulangan tu tetap. Kalau kita nak 10 kali ulangan, dia akan buat 10 kali ulangan. Dia tak boleh bergantung pada nilai sentinel. Nilai sentinel nanti kita akan tengok pada while atau do while. Maksudnya kaedah ulangan ni berapa kali dia nak ulang adalah tetap fix. Dia tidak berubah. Kalau telah nak ulang 10, dia akan ulang 10. Iteration maksudnya adalah dia punya ulangan dia. Jadi kalau kita tengok pada for statement, dia ada initial statement, ada loop condition, ada update statement. Dan inilah apa yang kita nak. Statement ni lah apa yang kita ulang. Yang kita ulang adalah yang ini. Statement ni adalah statement yang kita ulang. Yang kita ulang-ulang balik lah pada keadaan loop. Okay, kalau kita lihat pada contoh yang di sini, kita ada integer count. Jadi count ni ada kita takrifkan sebagai satu nilai integer. Nilai asal dia adalah kosong. Inilah dia punya initial statement. Nilai asal kosong. Loop condition. Loop condition ni merujuk kepada pada keadaan mana dia masih benar. Iaitu sekiranya loop ini kurang daripada 10. Maksudnya kalau loop ni kurang daripada 10, kalau dia menghasilkan satu benar, dia akan ulang. Kalau kosong, dia akan keluar. Jadi count plus lah untuk tambahan yang kita masuk sebagai unary operator. Count plus maksudnya count tambah satu. Count plus 1. Okay, dia akan update selepas ulangan yang kedua. Okay. Sekarang count adalah kosong. Count sekarang ni masih kosong. Jadi kalau kita panggil kali kedua, count ni akan jadi 1. Jadi sekarang count kosong, next akan jadi count 1. Jadi apa yang dia akan printkan adalah satu nilai, satu lambang asterisk ni, satu lambang bintang. Sebanyak 10 kali. Jadi dia ada kosong, 1 sampailah 9, di mana keadaan ini masih true. Masih true. Pada keadaan count nombor 10, ini dah jadi false. Jadi pada keadaan 10 dia akan keluar lah. Jadi secara tak langsung kita akan ada 10 kali paparan bintang. Okey, bagaimana dia punya aliran for statement tadi merujuk pada contoh yang tadi. Jadi initial statement adalah count kosong. Loop condition count kurang daripada 10. Statement kalau benar dia akan print asterisk, akan print star tadi. Update statement adalah count plus, dia akan tambah nilai count daripada count kosong jadi count 1. Jadi kalau dia sekarang ni adalah count 1, dia pergi sini, kembali balik pada loop, count sini akan jadi count 1. Kalau false, dia akan terus keluar. Kita ambil contoh yang lain. Okey, jadi kalau kita lihat di sini, masih benda yang sama. Okey, jadi count start kosong. Condition ni adalah count kurang daripada 10. Maksudnya daripada 0 sampai 9. Count 10 dia akan keluar. Jadi
setiap kali ulangan dia akan tambah count tu menjadi 1. Setiap kali ulangan count tu akan bertambah jadi 1. Dia akan print bintang. Kemudian dia akan cout ENDL dan kemudian return kosong. Okey, apa yang berlaku? Dia akan print count kosong. Contoh yang tadi, count kosong, ia masuk count 1. Sampailah ini count 9. Count 10 dia akan keluar. Inilah dia punya program yang lengkap. Lengkap jadi count 1, count 2, count 3 sampailah count 9. Jadi dia akan print satu-satu. Dia akan berulang. Dia akan berulang-ulang. Sampailah dia print bintang ni 10 kali. Kini kalau kita ambil contoh, kalau nak buat dalam bentuk kolom dan juga row, dalam bentuk lajur dan juga baris. Jadi kalau kita lihat di sini, nilai I ni kita punya initial condition 1, I kurang atau sama dengan 5. Jadi di sini nilai I ada 5 kali. Okey, dan juga nilai J sama 1, J kurang atau sama dengan I. Jadi ini akan tengok pada keadaan pertama, kemudian buat keadaan kedua. Okey, baru dia akan print bintang, kemudian barulah dia barulah dia akan keluar. Okey, sebagai contoh, kita akan ambil satu persatu. Sekarang nilai I adalah 1. Okey, untuk yang pertama. Jadi I kurang daripada 5, betul. Kalau betul, dia akan masuk sini lah. Jadi J juga dia akan jadi 1. Adakah J lebih kecil atau sama dengan 1? Jadi 1 dengan 1. 1 dibandingkan dengan 1. Dan ini 1 dibandingkan dengan 5. Okey, jadi ini masih true. Ini true. Ini pun true. Jadi apa yang dibuat, dia akan print satu bintang. Lepas print satu bintang, dia akan pergi next line. Kerana apa? Kerana kita ada ENDL di sini. Jadi kalau kita lihat pada step kedua sekarang I dah sama dengan 2. Kenapa kat 2? Pasal di sini ada I++. Jadi I yang seterusnya adalah 2. Jadi yang sini pun sama. J seterusnya adalah J. J yang seterusnya adalah J juga. Nilai dia adalah 2. J yang seterusnya di sini J sama juga nilai dia 2. Jadi I sama dengan 2. Adakah I itu adalah 2? 2 kita bandingkan lebih kecil atau sama dengan 5. Adakah betul? Ya, dia masih betul, dia true. Kemudian dia akan masuk kepada ini, J pula. Kalau betul apa yang dibuat, dia akan pergi pada J. Sekarang J nilai dia adalah 2. J nilai dia adalah 2. 2 dibandingkan dengan 2. Adakah betul? Dia masih
Masih betul. Jadi dia masih betul. Jadi dia akan print satu-satu. Okey. Jadi initial sini J masih 1. J masih 1. Kemudian J adakah 2 dan 2 masih true. Dua-dua masih true. Jadi dia akan print satu lagi bintang. Okey. Jadi bintang pertama masih ada daripada asal ni. Kemudian dia akan buat bintang yang kedua. Okey. Dan akhirnya kita akan dapat beginilah. Okey. Jadi kalau kita tengok pada primary loop I1, J1, I2, J2, di mana yang nilai pertama ni adalah nilai daripada yang asal tadi, iaitu J1 dan juga I1. Dia akan ulang berulang-ulang kali, dia akan dapat benda ni lah, dia akan dapat bintang dalam bentuk piramid. Kita ambil contoh, satu contoh untuk mengira, kita panggil kadar faedah daripada satu pelaburan. Kita nak sampel compute compound interest using for statement. Jadi kita nak buat ulangan gunakan for statement. Jadi pada asalnya orang itu akan invest, laburkan dalam RM1,000 dan setiap tahun ada lebih kurang 5% dia punya faedah. Jadi kalau kita simpan, kekalkan RM1,000 ni macam fixed deposit dalam akaun, jadi kita nak kira berapa banyak duit yang tinggal yang akan berada lepas 10 tahun dengan gunakan formula yang ni lah, A sama dengan P 1 tambah R cos N. Mana P lah nilai asal yang kita banding, yang kita laburkan. R ni interest rate, N ni bilangan tahun, A ni adalah jumlah deposit kita setelah beberapa tahun. Sebagai contoh, jadi kita invest lebih kurang RM1,000, okey. Interest lebih kurang 5%. Okey, set 5 year, set 21 amount of deposit. Apa bermaksud set 5? Okey, kita punya spacing dalam bentuk pernyataan ni akan kira dalam bentuk yang kita panggil dalam bentuk matrix lah, kotak-kotak. Okey, set 5 maksudnya kita akan set lebih kurang 5 kotak di sini. 1, 2, 3, 4 dan 5. 5 kotak. Kita akan readykan 5 kotak sini. So 5 kotak. Ni ruang kosong ni, ruang kosong. Kemudian kita tulis year, Y E A R, year. So year ni akan simpan dalam 4 spacing yang sama macam ni lah. Kemudian set W, maksud kita akan spacekan lebih kurang 21 kotak. Barulah kita tulis amount on deposit, amount. Dan seterusnya lah. Inilah untuk dapatkan dia punya jarak yang seragam. Ini hanya untuk paparan ni. Jadi untuk tahun 1 sampai tahun ke-10, jadi kita ada 10 tahun ni. Year 1, kita set nilai kita yang pertama, kenapa tak ada integer, atas ni dah ada integer. Kita tak payah nak declare balik lah. Integer bermula pada tahun 1 sampai tahun ke-10. Setiap ulangan tu dia akan tambah tu setiap tahun. Jadi persamaan yang kita buat adalah amount tadi. Amount A sama dengan P kali dengan 1 tambah R cos N. Akan kuasa di sini lah. Sama macam kita punya formula yang tadi, tapi dalam bentuk pernyataan C++. Jadi C out kita akan set 5, sama juga 5 kotak. Kemudian year, maksudnya tadi ni adalah pernyataan yang pertama. Bawah tu kita set juga benda yang sama, 5 kotak, 1, 2, 3, 4, 5.
Tahun dia akan paparkan berapa tahun sekarang ni. Adakah tahun 1 ataupun tahun 10. Kemudian dia akan jarakkan sebanyak 15. Okey. Dan dia akan keluarkan dia punya nilai. Fix. Set precision ni. Fix maksudnya tetap. Set precision adalah untuk titik perpuluhan. Kalau set precision 2, titik perpuluhan akan ada 2 lah sini. 1, 2. Akan ada 2 titik perpuluhan saja. Dia akan tetap semua inisiali pada titik perpuluhan. Dan dia akan paparkan kita punya amount. Jadi amount kita dalam bentuk 2 titik perpuluhan. Hasil akhir kita akan dapat begini. Di tahun 1, tambah interest dapat RM1,050. Sampailah tahun 10 dapatlah RM1,628.89. Itu kalau kita nak buat setiap tahun, untuk paparan setiap tahun ni. Jadi kita nak buat ulangan pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10. Jadi kita akan paparkan sebanyak 10 kali ulangan. Setiap ulangan merujuk pada tahun yang kita laburkan, daripada tahun pertama sampailah tahun ke-10. Okay, satu lagi kaedah ulangan yang kita panggil sebagai while statement. While sementara dia masih benar. Repeat while expression condition if true. Okay, exit if condition is false. Maksudnya dalam while statement ini kita akan ada expression. Expression ni dalam bentuk relational operator, sama ada lebih besar, lebih kecil, ataupun dalam bentuk relational. Relational lebih besar, lebih kecil, ataupun dalam bentuk equity, sama dengan ataupun tak sama. Dua-dua ni boleh kita lakukan. Lebih besar, lebih kecil atau sama dengan. Lebih besar atau sama dengan, dan tak sama. Jadi dia sama macam if dan else. Dia ada expression condition yang benar. Kalau condition tu benar, dia akan buat yang ni lah. Dia akan buat statement yang ni. Kalau condition tu true. Kalau condition tu masih true, dia akan buat yang di sini. Kalau false, dia akan keluar. Okay, dan kalau kita punya condition ni masih true, dia akan ulang balik. Kita akan ulang balik keadaan yang ni. Di dalam ini kita akan buat ulangan. Kita punya ulangan di sinilah, dalam kita punya group looping. Dalam curly bracket ini kita akan buat ulangan. Dan apa yang kalau keadaan ini tak benar, dia akan keluar di bawah sinilah. Kita tengok contoh untuk ulangan gunakan while. Okay, jadi kalau kita lihat di sini, kita ada keadaan mula, iaitu di mana I itu kosong, dan keadaan bandingan, kita bandingkan I dengan 20. Okay, kalau keadaan itu benar, dia akan ulang dalam curly bracket. Kalau I masih kurang daripada 20, dia akan ulang balik dalam keadaan yang curly bracket. Okay, jadi body of loop, cara dia ulang, dia akan ulang balik setiap nilai yang ditambah. Jadi kalau asal dia ada 20, asal dia kosong, jadi dia akan bandingkan dengan 20. Jadi cout dia akan paparkan nilai sekarang, dan kemudian ditambah dengan nilai 5. Okay, sebagai contoh, kita tengok pada loop pertama. Pada loop pertama, di mana I itu masih kosong. I itu masih kosong. Apa yang dibuat? Dibandingkan I kosong tadi dengan 20. Adakah dia lebih kecil atau sama dengan 20? Kalau benar, apa yang dibuat? Dia akan print, dia akan print nilai I tadi. Nilai I kita akan print kosong. Okey, di mana I plus tambah sama dengan 5. Dia maksud ni di sini adalah dia akan update ni I sama dengan I tambah 5.
Sekarang nilai update I sama dengan I tambah 5. I sekarang adalah 0. 0 tambah 5 dapatlah 5. 0 tambah 5. 5, kita akan dapat nilai 5. Okey, pada loop kedua, nilai I sekarang adalah 5. Adalah nilai 5. Kita bandingkan balik 5 dibandingkan dengan 20. Adakah masih benar? Kalau true, dia akan paparkan nilai yang inilah 5. Termasuk nilai yang ini pada awal tadi, iaitu 0. Jadi nilai I sekarang, I tambah 5, 5 tambah 5 dapatlah 10. Ini akan berulang sampai nilai I lebih besar daripada 20. Jadi kita punya output, kita akan dapat beginilah. 0, 5, 10, 15 dan juga 20. Dia akan berulang sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 5 kali. Bermula kadang 0, kemudian I5, I10, I15, I20. Dia akan keluar pasal ini, kemudian I dah tambah. I sama dengan 20 tambah 5 dah dapat 25. 25 dah tak benar lah, dah tak benar dalam kita punya looping yang ni. Jadi dia akan keluar. Okey, dia akan exit. Apa beza do while dengan while? Yang ni kita akan masuk pada do while. Do while sebenarnya sama dengan while loop, sama. Yang beza dalam do while, okey, looping ni ataupun ulangan, dia akan buat sekurang-kurangnya sekali. Tak kira apa keadaan dia punya condition dia. Kalau condition tu benar ataupun salah, dia masih tetap run sekurang-kurang sekali. Tapi kalau while loop, dia akan tengok pada kita punya condition. Kalau condition tu betul, diulang lah. Kalau condition tu salah, dia akan terus keluar. Tapi kalau dalam do while, kalau condition tu salah pun, dia akan tetap execute sekurang-kurang sekali. Kenapa? Kalau kita tengok pada kita punya arahan ni, do while. Jadi kita bandingkan selepas kita buat kita arahannya ini. Arahan ni kita akan buat dulu, kemudian baru kita buat perbandingan. Sebab tu dia akan run sekurang-kurangnya sekali. Kerana statement tu akan dilaksanakan terlebih dahulu sebelum kita buat perbandingan pada kita punya expression. Okey, jadi kalau expression kita betul, dia akan ulang balik lah. Kalau expression kita salah, dia akan terus keluar. Tetapi statement yang ini, yang dalam loop ni, telah dijalankan, telah di-executekan. Okay, sebagai contoh yang ni, sama macam tadi. Okay, yang pertama, kalau kita lihat yang pertama, konsep sama macam tadi. I sama 0. Sekarang kita akan paparkan nilai I sekarang adalah 0. Kemudian nilai I yang seterusnya adalah 0 tambah 5. Dapat dah 5. Kemudian baru kita bandingkan. Adakah I tu kurang atau sama dengan 20. Okay, dalam bentuk turutan dia begini. Apa yang dia buat? Dia akan paparkan dulu I sama 0. Jadi dia akan paparkan nilai. Dia akan print dulu nilai 0 tadi. Nilai 0 dah print. Kemudian dia akan tambah. I akan update menjadi 5. Kemudian di sini dia akan bandingkan. Adakah I sama dengan 5 ni, dia akan tengok pada yang loop akan datang, bukan loop sekarang. Jadi I adakah sama dengan I adakah kurang atau sama dengan 20. Baru dibandingkan 0 tadi dengan 20. Kalau benar, dia akan buat ulangan. Kalau benar, kalau true, kalau di sini true, baru dia akan pergi pada step kedua. Sekarang I dah update menjadi 5.
Dia akan paparkan kosong asal tadi, dan nilai sekarang 5. I akan datang, dia akan update menjadi 10. Sekarang dibandingkan balik 5 dengan 5 adakah lebih kecil dengan 20. Kalau betul, dia akan ulang balik sampailah I itu lebih besar daripada 20. Hasil akhir tetap sama, tak dapat benda yang sama, iaitu 0, 5, 10, 15 dan 20. Okay, apa yang berlaku kalau asal kita terset menjadi 21? Okay, jadi initial condition I ni dah 21. Oleh kerana kita punya statement ni jalan dahulu, jadi pada loop pertama I ni adalah 21. Dia akan print 21. I sama 21. 21. Apa yang di print, dia akan print 21. Kemudian ditambah dengan 5, jadi 21 tambah 5 dapatlah 26. I sama 26. Okay, jadi barulah dibandingkan 21 dengan 20. Okay, jadi adakah ini benar? Ini termasuk dalam false. Okay, masuk dalam false. Untuk false, kemudian terus dia akan terus exit. Dia akan terus exit lah. Dia akan terus keluar. Oleh sebab tu masih ada paparan 21 pada awak punya, pada kita punya keluaran ni 21 masih ada. Kerana statement tu akan berjalan sekurang-kurangnya sekali. Okay, arahan break, continue, go to dan exit. 4 arahan ni biasa digunakan untuk mengubah kita panggil aliran normal dalam program. Biasanya kalau kita gunakan break, kita nak keluar daripada kita punya loop. Okay, kalau continue nak sambung, dan go to dia akan pergi sama juga, tetapi pergi kepada subroutine yang lain, dan exit adalah untuk terminate loop. Jadi 4 command ni, break, continue, go to dan exit, biasa digunakan untuk mengubah haluan yang asal berdasarkan keadaan ataupun condition yang kita telah tetapkan. Okay, break biasanya kita lakukan pada switch untuk kita panggil keluar dengan secepatnya lah, atau immediate exit, nak terus keluar daripada auto switch. Tapi break juga boleh kita lakukan, kita boleh gunakan dalam while, for ataupun the while loop, iaitu dalam repetition punya structure. Kalau dalam switch, dia bukan repetition, dia lebih pada selection structure. Kalau while, for dan do while, kalau kita gunakan break, dia nak keluar daripada loop. Okay, sama break ni kalau dalam repetition structure, dia sama ada nak keluar daripada loop ataupun nak langkau structure yang seterusnya. Sebagai contoh, ini dalam while loop, okay, dia berada dalam condition looping yang ada lah. Contohnya, kalau while x sama dengan 1, dia akan buat satu statement. Dalam expression yang lain, dia ada condition yang lain. Okay, kalau expression atas ni, if expression yang ini, jika ini kita nak keluar, kalau katalah x sama dengan 0, kita nak keluar. Break ni tujuannya adalah untuk keluar daripada while loop. Sama juga macam do while, sama juga. Kalau expression yang satu expression khusus ataupun yang kita telah setkan untuk keluar, dia akan keluar daripada do while ataupun while loop. Sama juga macam for loop. Okay,
Apa yang break lakukan, dia akan keluar sekiranya memenuhi expression yang kita telah tetapkan. Iaitu satu expression khas ataupun satu keadaan khas atau condition khas yang kita nak keluar. Okay, sebagai contoh, kita ambil contoh satu program yang ini. Okay, di mana program ni dia akan tengok berapa maksimum input, dan maksimum ni akan diwakilkan satu variable n. Jadi untuk counter daripada 1 sampailah nilai n, dia akan ulang balik apa yang dia ada. Okay, sebagai contoh, n1, katalah n ni nombor 3. Kita masukkan maksimum number input 3. Sekarang 1 dibandingkan dengan 3 dapatlah true. Jadi kalau true di sini, dia akan masukkan nombor. Okay, katalah nombor 10. Jadi kalau nombor tu kurang daripada kosong ataupun dengan nombor negatif, dia akan keluar. Jadi nombor yang kita masukkan 6 ni, dia mestilah nombor positif. Sebagai satu tanda, ni sepatutnya adalah nombor positif. Nombor positif ya. Kalau nombor negatif yang ni, kalau nombor negatif, dia akan terus keluar di sini, akan terus dapatkan dia punya average. Kalau masih nombor positif, dia akan tengok berapakah nilai n. Kalau n ada 3, dia akan ulang 3 kali lah. Okay, dan daripada situ, average tu dia akan kira purata lah, purata daripada nombor yang kita masukkan dan bahagikan dengan dia punya bilangan ulangan, dan kita dapat dia punya purata. Sebagai contoh satu nombor, maksimum number 4. Jadi kita kena masukkan 4 nombor. 1, 2, 3 dan 4. Apa yang dia buat, dia akan tambah 12. Ini average ni kosong, asal masih kosong. Jadi kita punya sum di sini sama juga kosong asalnya. Jadi kosong tambah 12.4. Okey, ulangan kedua 12.4 tambah 11. Ulangan ketiga 12.4 tambah 11 tambah 10.76. Ulangan keempat 12 tambah 11.3 tambah 10.76 tambah 7.88. Dan dari situ kita akan dapat dia punya purata iaitu dapat 10.585. Itu kalau kita masukkan nombor-nombor positif. Okay, apa berlaku kalau kita masukkan nombor negatif? Kalau kita tengok maksimum number 4. Okay, entering ada 1, ada 2, ada 3 dan ada 4. Okay, jadi pada entering pertama, kita tengok nombor tu adalah positif 12.76. Jadi kosong tambah 12.76. Entering kedua 23.22. Jadi 12.76 tambah 23.22. Yang masukkan nilai ketiga adalah 9.65. Jadi kita punya nilai sum nanti adalah 12.76 tambah 23.22 tambah 9.65. Entry yang keempat, kalau kita tengok di sini, dapati bahawa nilai ini adalah nilai negatif. Di mana pada nilai negatif yang ini, sekiranya nilai negatif, dia akan keluar. Jadi nilai ini dia akan keluar lah. Jadi apa yang dikira nanti adalah nilai yang pertama, 1, 2 dan 3. Pasal yang counter ketiga ni counter keempat dia takkan kira. Pasal ini dah keluar. Jadi kita punya looping akan ada hanya 3 kali. Iaitu daripada itu kita dapat kita punya purata average adalah 12.76 tambah 23.22 tambah 9.65 bahagikan dengan 3. Sebab yang nombor 2 minus 2 tadi tidak akan diambil kira, kerana kita ada satu keadaan di mana kalau negatif kita akan keluar. Iaitu kita akan gunakan break ya. Okay, continue. Break maksud stop. Okay, continue maksud sambung. Okay, kadang-kadang kita gunakan kita perlu langkau beberapa statement dalam loop. Okay, untuk langkau statement bukan exit, kita akan pergi pada continue. Kalau break tadi dia akan exit pada loop, tapi skip adalah langkau. Dan skip ni kita akan
langkau kita punya statement dan kita akan gunakan continue punya function. Apa yang continue buat, dia akan langkau keseluruhan kod dalam loop, dalam current loop, dan akan kembali semula kepada kita punya keadaan yang kita nak nilaikan. Okay, sebagai contoh, dalam while, do while dan juga for loop, expression ni adalah expression yang kita nak langkau. Katalah x sama dengan kosong, apa yang kita nak buat, kita nak langkau, kita nak continue. Continue maksud kita akan skip kita punya current loop yang di sini lah. Jadi kita akan buat loop yang berlainan daripada loop pada expression yang ini. Sama juga untuk pada for dan juga pada do while. Sebagai contoh, jadi kita tengok contoh untuk statement continue. Okay, dalam contoh ni kita akan initialize produk ni sama dengan 1. Kenapa? Pasal ni adalah hasil darab, hasil darab, dan kita punya ulangan repetition akan ada 4, 1, 2, 3 dan 4. Asal 1, kemudian bandingkan lebih kecil atau sama dengan 4. Jadi 1, 2, 3, 4. Jadi akan ada 4 kali ulangan. Jadi dalam ulangan pertama dia akan tanya, masukkan nombor 1. Okay, sekiranya nombor tu adalah kosong. Keadaan yang kita panggil sentinel punya condition, keadaan yang kita tandakan sebagai nak exit ataupun nak sambung. Di sini kalau kita tengok, sekiranya 6 ni adalah kosong, apa yang dibuat? Continue dan produk ni dua continue. Kalau 6 sama dengan kosong, continue. Continue maksud kita punya command yang ni, produk kali sama dengan 6, kita akan langkau, kita akan skip. Dia akan skip sekiranya ada command continue. Maksudnya apa yang skip, yang next command yang ini. Okay, dan kemudian dia akan buat hasil kali lah, hasil darab. Okay, sebagai contoh, kita ada 4 kali loop. Loop pertama 12, loop kedua 14, loop ketiga 23, loop keempat 46. Jadi kat sini tak ada nombor kosong. Jadi apa yang dia buat, dia akan kali semua, 12 kali 14 kali 23 kali 46, dapatlah 177,744. Apa yang berlaku sekiranya ada nombor kosong? Okey, masukkan pertama 12, masukkan kedua 3, masukkan ketiga kosong, masukkan keempat negatif 1. Di sini kalau kita tengok kepada keadaan di sini, iaitu if 6 sama dengan kosong, di sini ada nilai kosong. Okey, kalau ada nilai kosong, maksudnya nilai kosong ni kita akan skip, kita akan langkau dia. Maksudnya nilai kosong ni tidak akan diambil kira dalam hasil darab. Jadi hasil darab kita adalah nilai 12, nilai 3 dan juga nilai minus 1. Jadi kita punya hasil adalah 12 kali 3 kali minus 1, dapatlah minus 36. Kerana apa? Pasal nombor kosong dia akan langkau dengan command continue yang ini. Okay, kita pergi pada go to statement. Go to statement ni lebih kepada pergi kepada function, ataupun pergi kepada label, ataupun pergi pada prototype. Itu nanti kita akan buat dalam function nanti. Okay, untuk go to loop, dalam kita punya looping kena ada label. Okay, iaitu ada satu yang kita panggil sebagai set point, kat mana dia nak pergi. Lepas tu kita kena gunakan label untuk memberitahu command kita dekat label mana dia perlu pergi.
Dan label juga mestilah satu. Misalnya satu benda yang kita telah labelkan, yang kita telah identifykan sebagai satu identifier. Okay, biasanya GoTo akan pergi kepada statement ini sekiranya ada keadaan logical test tu kalau betul lah. Okay. Jadi untuk GoTo statement ni kita boleh halang ataupun kita boleh elakkan kalau nak guna. Kalau kita gunakan return, break ataupun continue. Return maksudnya pergi exit. Okay, exit pada normal, break keluar daripada sama ada switch case ataupun daripada loop. Okay, yang repetition loop. Continue pun sama. Kalau continue kita nak skip daripada kita punya repetition loop. Ini sebagai contoh. Kalau kita lihat di sini, dia ada satu label di sini, jump. Dan GoTo, dari GoTo jump. Maksudnya GoTo dia akan, kalau satu statement ni, okay, pada keadaan apa yang sebut tadi, keadaan true condition. Kalau kita lihat di sini, jika nombor tu adalah negatif, nombor tu negatif, kurang daripada kosong, apa dia buat? Dia akan pergi pada jump. Jika nombor tu negatif, dia akan pergi pada jump. Jump akan buat arahan yang ini. Satu arahan sahaja. Maksudnya kalau kita nak buat banyak command, kena gunakan curly loop ataupun dalam group. Okay, sebagai contoh, di sini masukkan 3. Jadi dia akan bandingkan sampai 3 kali. Jadi masukkan pertama 2.3, masukkan kedua 5.6, masukkan ketiga minus 5.6. Jadi apa yang dia buat, dia akan buat average. Okay. Di sini kalau kita lihat yang pertama, kalau 6 kurang daripada kosong, yang ini positif, yang ini positif, yang ini negatif. Jadi apa yang kawasan di sini buat, jika masukkan negatif, iaitu di area sini, dia akan pergi pada jump. Jump adalah sum, tambahan kita tadi, bagikan dengan minus I tolak 1. Maksudnya dia tidak akan ambil nilai yang ini. Maksudnya dia tak akan ambil nilai yang ini lah. Maksudnya dia tak akan jadikan ini sebagai satu jumlah yang baru. Maksudnya jumlah yang lama tu dia akan buang. Dia akan buang sahaja. Okey. Jadi dia akan tambahkan 2.3 tambah 5.6 bagikan dengan nilai 2. Okey, dia tak akan ambil nilai yang ni lah. Jadi dia tak akan ambil ini sebagai masukan dan juga sebagai kita panggil counter untuk dia punya looping. Okey, fungsi terakhir adalah fungsi exit. Di mana exit tu dia akan berhentikan kita punya proses segera terus keluar. Okey. Jadi dalam contoh ni kita ada kita punya paparan display pertama, display kedua dan ketiga. Sepatutnya dia akan keluar 3-3. Oleh kerana ada exit di sini, okey, command kita akan berhenti sampai pertama dan kedua. Lepas command pertama, command kedua dia jumpa exit, dia terus keluar, dia terus segera keluar. Kenapa ada kosong? Pasal sini ada integer. Kalau sini void, dia akan keluar exit, dalam kurungan tu tak ada nilai. Okey, jadi ini sahaja kita punya kuliah untuk chapter ni. Jangan lupa untuk buat quiz. Saya akan bagikan quiz dalam assessment. Ada quiz ya. Ada quiz. Tengok dalam assessment dan hantar ikut tarikh yang diberikan. Okey. Kita jumpa lagi pada chapter-chapter yang seterusnya.